Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nurliana Syafiqah Syifaiz bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-33. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti-aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat mengurniakan darjah dan bintang kebesaran kepada 104 penerima sempena sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-77 di Balai Rong Sri, Istana Alam Shah, Kelang pada 11 Disember. Pada istiadat penganugerahan dan pengurniaan kali ini, Baginda Sultan Selangor berkenan mengurniakan bintang kecemerlangan Sukan Selangor kepada 3 atlet kebangsaan yang juga pemenang pingat emas Sukan SEA Vietnam 2021 iaitu atlet karate R. Sharmendran dan C. Salamalarani serta atlet golf Marcos Lim Pang Chuan. Turut berangkat ke upacara tersebut, Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nora Shikin dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Dalam pada itu, seramai 30 orang pemain skuad projek FAM MSN bagi musim 2023 telah melaporkan diri di Majlis Sukan Negara bagi memulakan sesi latihan pramusim yang dijalankan bermula Disember. Daripada jumlah tersebut, 9 atlet merupakan pemain senior pasukan, manakala selebihnya merupakan pemain baru yang terpilih selepas melalui beberapa fasa ujian pemilihan bagi memikul cabaran berat musim hadapan. Selamat maju jaya diucapkan buat anak-anak buah Nur Zaidi Rohman. Semoga musim 2023 memberi sinar kecemerlangan buat pemain-pemain skuad kali ini. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Yang Berhormat Tuan Adam Adli dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan menerusi pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 9 Disember. Beliau yang tiba di Menara KBS jam 10 pagi pada Isnin disambut oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Encik Abdul Hassan bersama-sama pegawai kanan KBS dan dibawa mengimbas kad perakam waktu sebagai tanda bermulanya tugas sebagai Timbalan Menteri di kementerian ini. Yang Berhormat Tuan Adam Adli merupakan antara 27 Timbalan Menteri yang mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada 10 Disember. Kesemua Timbalan Menteri tersebut melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syapawi Ismail telah melakukan kunjungan hormat ke atas Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Yang Berhormat Datuk Haji Nur Rizan Kazali. Antara perkara yang menjadi fokus pertemuan adalah pelan pembangunan sukan dan penambahbaikan fasiliti sukan di negeri Kedah. MSN juga mengemukakan beberapa cadangan jalinan kerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha meningkatkan dan menambah baik mutu sukan di negeri Kedah. Turut hadir Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah Encik Zul Zuraidi Osman, Timbalan Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah Dr. Zul Husni Muhammad Rashid dan Pengarah Bahagian Fasiliti Sukan MSN Encik Muhammad Raizal Muhammad Yaakob. Mesyuarat Lembaga Pengurus MSN Penggal ke-23 kali kedua telah diadakan di Bilik Raja Wali Kasar 1 pada Khamis. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh turut dihadiri ahli-ahli lembaga pengurus yang terdiri daripada Ketua Setiausaha KBS Datuk Jana Santiran Muniayan, Datuk Hamidah Naziadin, Datuk Wira Lee Chong Wei, Dr. Najihatul Salehah Ahmad, Encik Idwan Arif Abdul Rahman, Puan Nurul Huda Abdullah serta barisan pengurusan tertinggi MSN.
Agenda mesyuarat kali ini dimulakan dengan ucapan daripada pengerusi mesyuarat dan seterusnya pembentangan kertas-kertas cadangan. Antaranya penstrukturan semula jabatan, cadangan rang bajet MSN bagi tahun 2023, kertas makluman penyediaan atlet Ketemasa Sukan C dan para ASEAN Kemboja 2023 serta laporan pengelolaan Temasa Sukan Malaysia dan para Sukma MSN 2022. Jaguh Bina Badan Negara Syarul Azman Mahin Abdullah rangkul gelaran juara dunia pada kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizik Dunia yang berlangsung di Phuket, Thailand. Ini merupakan gelaran dunia kelima buat beliau selepas kali terakhir dinobatkan juara pada tahun 2019. Selepas terlepas gelaran juara pada edisi 2021, Syarul Azman yang mesra disapa Mike kembali bangkit menggenggam gelaran tersebut untuk tahun ini. Atlet berusia 49 tahun itu mengungguli saingan dalam kategori atletik fizik atas 167 cm. Alhamdulillah, at last saya berjaya dapat buat yang kali kelima, di mana saya terlepas last year pasal pandemik apa semua. Saya dapat nombor 3. Saya tahu memang susah untuk saya sebab break lama, gym semua tutup. Tapi managed to get third place last year, 2021 di Uzbekistan. Tapi saya simpan dendam. Nak menang kali kelima. I train hard. Betul-betul train hard. Sacrifice everything. Now, I'm a 5 times world champion. Thank you very much. This is for all the Malaysian. Thank you. Jelas Mike, segala pengorbanan yang dilakukan bagi merampas kembali gelaran juara 2022 adalah berbaloi dan menjadikan kekecewaan pada kejohanan Asia di Maldives Julai lalu sebagai motivasi. Saya memang saya dah nikah dalam hati saya mesti nak menang World Championship ni, walau macam mana saya buat pun saya kena buat betul-betul. Saya tak rehat, saya tak break diet dan inilah hasilnya. Thank you very much pada kawan-kawan yang support. Untuk rekod, Mike mula meraih gelaran juara pada tahun 2016 dan mempertahankannya pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Pasukan Bina Badan Negara yang tiba di Ibu Negara pada Isnin membawa pulang 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa dari kejohanan dunia edisi ke-13 kali ini. Allianz Malaysia Berhad diketuai Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Malaysia, Sean Wang, telah mengadakan lawatan ke Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Ini merupakan kunjungan pertama Allianz Malaysia Berhad selepas menjalin kerjasama dengan Majlis Sukan Negara September lalu. Ketibaan Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Malaysia, Sean Wang, disambut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Dato' Ahmad Syapawi Ismail. Beliau kemudian dibawa melawat venue latihan atlet, antaranya memanah, pingpong, powerlifting dan badminton. Sean Wang ditemui berkata beliau amat gembira pihaknya dapat bekerjasama dengan MSN untuk memastikan atlet para negara terus cemerlang di pentas antarabangsa. For us, this is a golden opportunity lah. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih lah kepada MSN juga Dato' sebab kami diberikan peluang satu untuk also partner with para athlete in particular. So our partnership is very specific lah untuk para, and from our perspective, that is the most important piece lah in this whole partnership. Tambah beliau, Allianz juga berharap kerjasama ini juga dapat membantu atlet para dalam menjalani kehidupan lebih mampan selepas karier sebagai atlet berakhir. We have a program called Move Forward. Merupakan satu program yang untuk menolonglah atlet-atlet, para atlet in this case, bagaimana mereka boleh meneruskan perjalanan ataupun meneruskan diorang punya career, beyond their career,
kalau sedikit sebanyak, kalau kita boleh menolong para atlet cari nafkah ataupun cari rezeki dengan partnering with Allianz lah kalau boleh. Allianz Malaysia Berhad telah menjalin kerjasama dengan MSN untuk menyokong program atlet para negara sehingga Tamasya Sukan Paralimpik Paris 2024. Kerjasama itu juga menyaksikan Allianz Malaysia menyediakan sumbangan wang tunai kepada program atlet para kebangsaan selain memberikan perlindungan untuk atlet semasa latihan, pertandingan termasuk perlindungan kecederaan dan perjalanan. Lima Aziz Kota. Minggu ini bersama saya, Muhammad Kusaini Ishak, bekas pemain rugby negara. Kini bersama NRDP. Tak boleh manja. Orang rugby tak ada manja-manja. Oh, lah Tom Yang tu. Oh, tak ada lah. Laporan tadi mengakhiri Buletin MSN kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita bertemu lagi pada edisi yang akan datang.